guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. So, habis saja program Madani bersama rakyat di Sabah pada hari Sabtu yang lalu, sahabat semua. Ya, dengan kehadiran yang begitu mengejutkan, 300.000 rakyat yang membanjiri perkarangan program Madani Rakyat itu. Apatah lagi dihadiri oleh Perdana Menteri kita. Jadi selepas saja acara itu, Datuk Seri pada sebelah malamnya beliau telah terbang ke negara Indonesia, sahabat-sahabat semua, untuk menghadiri istiadat angkat sumpah Presiden. So itu antara tujuan Datuk Seri untuk pergi ke negara Indonesia, sahabat-sahabat semua. Jadi Anwar tiba di Jakarta untuk istiadat angkat sumpah Presiden. Jadi ini antara yang berlaku dan sebenarnya tujuan Datuk Seri. Jadi kalau dilihat oleh geng-geng pembangkang, lebay-lebay, pastinya mereka akan meroyan, pastinya mereka akan pening kepala, sahabat semua, kerana melihat apa yang berlaku kepada Perdana Menteri kita, seorang pemimpin yang semakin disegani, semakin dihormati, tetapi malangnya pimpinan-pimpinan lebay-lebay, ahli-ahli Parlimen PAS dan Bersatu dan juga Perikatan Nasional begitu mencemburui sehingga akan hari demi hari, sahabat semua, mereka melemparkan menjajah fitnah seperti mana yang dinyatakan fitnah oleh ahli Parlimen Pasir Mas ini. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit perkembangan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pergi ke negara Indonesia. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Jakarta bagi menghadiri upacara mengangkat sumpah Prabowo Subianto sebagai Presiden baharu Indonesia pada hari Ahad, iaitu hari ini. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri selamat mendarat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur pada 6 petang waktu tempatan, iaitu jam 7 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, beliau disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, dan disambut mesra oleh Menteri Pelaburan Indonesia, Rosan Roslani. Ini adalah detik penting bagi kedua-dua negara, katanya, selain memenuhi undangan daripada Kerajaan Indonesia. Lawatan kerja Perdana Menteri akan mengukuhkan hubungan dua hala dan memperkasakan kerjasama ASEAN yang dipengerusikan oleh Malaysia tahun hadapan, kata Syed Muhammad Hasrin. Anwar diberikan sambutan permadani merah serta kawalan kehormat oleh anggota Tentera Nasional Indonesia di lapangan terbang ketika nyanyian lagu kebangsaan dimainkan. Beliau akan menyertai 20 ketua negara asing dan wakil lain pada majlis perlantikan yang diadakan di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat pada Ahad hari ini, yang akan bermula pada jam 10 pagi waktu tempatan. Pemimpin yang mula tiba sejak Jumaat akan mengambil bahagian dalam majlis perlantikan bersejarah itu, di mana Prabowo akan dilantik secara rasmi sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Sebagai pemenang pilihan raya Presiden 2024, Presiden terpilih Prabowo dan Naib Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Jadi itu antara tujuan kehadiran Perdana Menteri kita pergi ke negara Indonesia, sebenarnya untuk menghadiri perlantikan presiden daripada Indonesia ini. Jadi dalam masa yang sama, semalam juga Datuk Seri sempat posting perasaan beliau apabila sampai ke negara Indonesia. Katanya malam ini langsung ketemu sahabat sejati dan saudara bapa Prabowo Subianto. InsyaAllah, katanya, kami akan bekerja dengan lebih dekat dalam suasana persahabatan, tidak hanya di peringkat pribadi tetapi juga di peringkat kenegaraan yang pasti akan memberi manfaat terbaik kepada rakyat dan kedua-dua negara. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya ingin membawakan anda, sahabat semua, beberapa gambar yang diambil dan dipost oleh Perdana Menteri kita sendiri. Ini ketibaan bersama dengan Presiden kita boleh anggap sebagai Presiden lah, akan dilantik hari ini. Dan ketika mereka juga sempat menjamu selera bersama, boleh nampak Okey, ini dia menjamu selera bersama
sambil berbincang dan sebagainya. Kalau macam yang saya katakan tadi sahabat semua, kalau gambar ini dilihat oleh walaun-walauntit, oleh pemimpin-pemimpin PAS, pastinya ada di antara mereka yang akan masuk gua karena begitu mencemburui apa yang sedang berlaku dilakukan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini salah satu lagi gambar ketika perjumpaan itu. Ada lagi? Oke, itu dia. Ya, gambar terakhir. Dan ini ketika mereka berjabat tangan. Nampak? Oke, itu dia. Jadi inilah yang dinyatakan sahabat semua, pemimpin yang begitu disegani, dihormati oleh pemimpin-pemimpin khususnya ya seperti pemimpin di apa ini? Di ASEAN ya. Negara Indonesia. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Perdana Menteri yang sebenarnya baru saja membentangkan belanjawan negara kita sekarang ini berada di Indonesia ya untuk pelantikan presiden yang baru terbaik. Tahniah kita ucapkan. Jadi dalam masa yang sama sahabat semua, sebelum saya mengundurkan diri, saya juga ingin berkongsi ya berkaitan dengan belanjawan ya, supaya kita memahami lebih, jangan sampai termakan dengan fitnah-fitnah yang dijajah dan dilontarkan oleh ahli parlimen ya, daripada pembangkang khususnya. Kerana mereka ini pastinya akan mencari ruang apa sahaja untuk membuat fitnah dan sebagainya. Jadi pointers belanjawan 2025 Malaysia Madani. Jadi mari kita lihat tumpuan ya. Tumpuan belanjawan Madani 2024 sebagai kesinambungan dasar yang menelurusi kerangka ekonomi Madani. Semua usaha yang dirangka menyusul setiap keutamaan dan penanda aras ekonomi Madani yang digariskan, iaitu 3 tumpuan utama. Yang pertamanya, kalau anda boleh lihat di sini sahabat semua, boleh nampak? Alright, okay. So, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Yang kedua, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Yang ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Jadi, ini antara 3 fokus utama ya dalam bajet ini. Dan kita nampak sebenarnya satu demi satu perkara ini sedang berlaku dalam negara kita. Dan belanjawan Madani 2025 yang dibentang adalah untuk menyusul setiap agenda aras ekonomi Madani dengan 3 tumpuan, yaitu membugar ekonomi, menjanah perubahan, dan juga mensejahterakan rakyat. Itu antara 3 tumpuan untuk ekonomi Madani yang sebenarnya telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam pembentangannya itu. Tapi mungkin ada di antara tidak jelas dengan perkara itu. Jadi menarik untuk saya kongsikan. Dan yang secara keseluruhannya sahabat semua, jumlah peruntukan tahun 2024 adalah sebanyak 393.8 bilion ringgit. Itu tahun 2024. Jadi kalau kita tolak ataupun bahagikan kepada 2 bajet ini, mengikut yang pertama belanja mengurus sebanyak 303.8 bilion ringgit adalah untuk belanja mengurus dan 90 bilion adalah belanja pembangunan. Tetapi untuk belanjawan 2025 Malaysia Madani tahun hadapan, jumlah peruntukan adalah sebanyak 421 bilion ringgit. Maksudnya meningkat sebanyak 3.3%. Jadi kalau dibahagi kepada 2 perkara, itu belanja mengurus, yaitu sebanyak 335 bilion ringgit ya, dan yang kedua belanja pembangunan 86 bilion ringgit. Jadi sahabat semua, Datuk Seri sendiri menyatakan beliau tidak mahu untuk masa ini untuk membina bangunan setinggi langit, projek-projek mega dan sebagainya. Kerana apa yang menjadi keutamaan kita pada hari ini adalah untuk memulihkan ekonomi, untuk membantu rakyat, untuk menaikkan taraf hidup rakyat, menaikkan gaji rakyat. Kerana itu, ya, belanja mengurus itu lebih besar ya daripada tahun 2024, ya, yaitu kenaikan sebanyak 3.3%, yaitu 335 bilion ringgit. Itu antara perkara yang berlaku dan harus kita lihat berkaitan dengan belanjawan ini. Jadi sahabat semua, saya nyatakan ini sebab
ia seharusnya menjadi perhatian kita. Kerana apabila pihak pembangkang, ahli parlimen PAS cuba untuk menfitnah, menjajah naratif buruk, naratif politik kotor, politik fitnah dan sebagainya, kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan, nyatakan itu adalah semata-mata untuk politik fitnah yang kita tahu akan diamalkan oleh parti seperti PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional, dan juga disokong oleh walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga para penderhaka negara, pengkhianat negara, sitro-sitro pembangkang ini. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana mendengar bersama dengan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang selalu memberikan sokongan kepada channel ini, yang subscribe, yang like, yang komen, yang share video-video yang ada. Yang belum, Anda boleh sokong saya dengan cara tekan butang subscribe, like, dan juga share video-video yang ada dalam channel Alright Nopo ini. Jadi terima kasih. Sekiranya juga Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.